Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk tugas dan kumpulan bagi subjek hubungan manusia dalam pentadbiran, saya Azwan bin Jamingun dan ahli kumpulan saya Muhammad Farizal bin Salam, Muhammad Helmi bin Buang dan Samsul Rizal bin Ismail telah memilih subtopik yang bertajuk disiplin. Disiplin di tempat kerja adalah berkaitan dengan tindakan majikan terhadap pekerja atau kumpulan pekerja yang telah gagal mematuhi peraturan dan keperluan norma yang telah ditetapkan oleh majikan. Untuk tujuan mencapai matlamat, organisasi dan memelihara kepentingan warga kerja secara keseluruhan adalah menjadi hak wajib majikan untuk mendisiplinkan pekerja dalam usaha untuk mendapatkan hasil kerja yang efisien dan berkualiti. Disiplin di tempat kerja menjadi sangat perlu demi kepentingan warga kerja itu sendiri kerana pekerjaan yang tidak efisien dan kepincangan produktiviti akan mengakibatkan kerugian kepada majikan dan seterusnya kerugian kepada pekerja. Ada beberapa kewajipan disiplin untuk majikan dan pekerja. Okey, bagi kewajipan majikan, yang pertama, majikan perlu menyediakan peraturan dan prosedur bertulis syarikat yang boleh difahami oleh semua pekerja, termasuk pekerja tempatan ataupun yang diimport luar negara lah, contoh Nepal, Bangladesh, Indonesia. Okey. Yang kedua, menyediakan deskripsi tugas yang jelas sebagai garis panduan skop tugas dan tanggungjawab pekerja. Ini penting sebab kalau tak ada panduan ataupun garis tugas, pekerja sendiri mungkin tak tahu apa skop tugas mereka. Okey, yang ketiga, majikan perlu menyediakan panduan yang jelas berkaitan standard prestasi kerja. Ini dikira macam peraturan syarikat, prosedur syarikat. So, organisasi perlu menyediakannya bagi pekerja memahami setiap peraturan yang disediakan oleh syarikat. Okey, yang keempat, menyediakan latihan, bimbingan, kaunseling dan penyeliaan yang betul. Okey, majikan perlu menyediakan satu unit, contohnya unit bimbingan ke atas pekerja mereka bagi memotivasikan pekerja mereka dan mendisiplinkan pekerja mereka. Okey, yang kelima, melaksanakan penguatkuasaan peraturan dan prosedur secara adil dan konsisten. Okey, ini maksudnya macam kalau ada staf atau pekerja daripada majikan itu sendiri buat langgar disiplin, organisasi perlu menjatuhkan hukum dan secara adil lah. Maksudnya tidak pilih kasih, tak kira siapa pun buat salah. Kalau kesalahan tu perlu dihukum, majikan perlu menghukum. Okey, yang keempat, membangunkan, menjelaskan dan melaksanakan sistem penilaian secara prestasi secara adil. Macam saya cakap tadi, penilaian ni perlu dilakukan secara telus dan tidak pilih kasih. Itu adalah contoh disiplin majikan yang sangat baik. Okey, untuk kewajipan pekerja, yang pertama, pekerja hadir bekerja pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Ini pentinglah sebab kita dalam satu organisasi kita ada syarat, ada peraturan yang perlu kita ikutlah. Okey, yang kedua, pekerja perlu melaksanakan tugas dengan jujur dan taat. Ini sangat penting bagi mewujudkan organisasi yang berjaya, yang cemerlang. Okey, yang ketiga, pekerja menggunakan kemahiran muhasabah dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Ini sangat penting bagi mewujudkan suasana kerja yang selamat dan harmoni. Untuk yang keempat, pekerja perlu mematuhi segala peraturan dan arahan muhasabah yang diberikan oleh majikan. Okey, ini macam inilah, majikan perlu menyelarikan langkah-langkah keselamatan. So, pekerja perlu mematuhi segala langkah-langkah dan peraturan yang disediakan. Okey, kelima, pekerja mempamerkan tingkah laku yang baik secara konsisten. Ini perlu sebab majikan akan menilai sendiri pekerja macam mana prestasi kerja dia. Okey, yang keenam, pekerja memberikan pendedahan yang jujur jika berlaku konflik kepentingan. Okey, contohnya macam kalau ada satu hal, pekerja perlu memaklumkan kepada majikan tentang perkara tersebut. Perlu teluslah kepada majikan. Okey, kewajipan majikan dan pekerja perlu dipamerkan secara jelas dalam syarikat, dalam terma perkhidmatan dalam kontrak atau perjanjian pekerjaan. Selain syarat dan terma yang bertulis, terma yang tersirat juga merupakan kewajipan kedua-dua pihak. So,
masa hubungan majikan dan pekerja perlu baiklah untuk mewujudkan satu hubungan yang sangat harmoni. Okey, pelaksanaan kewajipan kedua-dua pihak akan membangunkan asas hubungan majikan pekerja yang baik, akan membentuk budaya di tempat kerja yang sangat produktif. Okey, kita ada sediakan beberapa lakonan yang untuk menunjukkan apa itu disiplin dan etika di tempat kerja. So, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Samsul Rizal bin Ismail, nombor matrik 252400. Okey, di sini saya akan memaparkan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh kaki tangan awam. Mari kita tengok sedutan yang akan dipaparkan sebentar nanti. Kesalahan pertama, penjawat awam tidak dibenarkan membawa anak ketika menjalankan tugas di pejabat. Kesalahan kedua, tidak mengikut peraturan pejabat dan melanggar etika pemakaian pejabat awam kerana tidak memakai pakaian pejabat dan kasut ketika bertugas. Kesalahan ketiga, tidak menegur anak yang dibawa ke tempat kerja dan membiarkan anak menconteng alatan di pejabat. Kesalahan keempat, lebih banyak menghabiskan masa bermain game dan menonton YouTube daripada melakukan tugas hakiki. Kesalahan kelima, menjalankan kerja-kerja peribadi di tempat kerja di waktu pejabat.